بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان مبين من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertamanya dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk terus bernafas, bernyawa, meneruskan kehidupan kita di dunia. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala pujian bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mana mematikan kita, dan kepada Allah jualah kita semua akan dikembalikan. Mudah-mudahan biqalbin salim, hati yang tenang, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jiwa yang tenang, mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ridha kepada Allah, dan kita harapkan Allah ridha kepada kita dan dikurniakan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita luangkan masa kita sementara kita hidup di dunia ini untuk berada di tempat-tempat yang bermanfaat, yang menjadi asbab kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi asbab kita mendapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah majlis ilmu. Ilmu dengan amal tidak boleh dipisahkan. Kalau kita beramal tanpa ilmu, maka akan sia-sia amal. Kalau kita beramal tanpa ilmu, rajin beramal, rajin bangun malam, rajin berzikir, rajin berpuasa, rajin bersedekah, rajin segala rajin, tetapi tidak suka kepada ilmu, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mencari ilmu untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita, maka segala amal ibadat kita dibimbangi akan rosak, akan sia-sia. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa amal gila, amal tanpa ilmu sia-sia. Jangan kita sia-siakan amal ibadat kita. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita sia-siakan amalan kita tanpa kita mencari ilmu. Maka gandakan amal ibadat, begitu juga gandakan ilmu, terutamanya pada bulan Ramadan. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah, di kesempatan ini marilah sama-sama kita hayati kuliah kita yang bertajuk Satu Kemenangan. Bila sebut satu kemenangan, menang apa? Kita berperang dengan apa? Di antara jihad, di antara jihad, selain daripada jihad melawan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, jihad yang paling besar selepas jihad yang disebut jihad akbar, iaitu peperangan, adalah jihad menewaskan, melawan hawa nafsu kita. Maka kita tanya diri kita, sudahkah kita menang? Sudahkah kita menang? Kalaulah puasa, alhamdulillah, kita dah hampir menuju ke garisan penamat. Kalau kata lumba lari tu 400 kalau meter, 400 meter kalau meter biasa.
400 meter. Dia kira yang laju awal ke yang last kali. Sebab tu kalau lupa lari, yang awal-awal dia tak sangat, dia tak sungguh-sungguh kan, bukan tak dia relax sikit. Dia nak ambil energi tenaga masa di hujung-hujung nanti. Kita terbalik. Bulan Ramadan awal-awal lumba suku, hujung-hujung lemah. Bila hujungnya habis, hilang semua. Tinggal segala sunnah punah. Bila di hujung, ramai kalau kita tengok mana-mana. Maka sudahkah kita mendapat kemenangan? Nak tunggu kemenangan ataupun tidak, kita tengok di hujung. Kalaulah kita masih lagi istiqamah, masih lagi beramal mengikut sunnah, sehinggalah penghujung Ramadan, barulah dikatakan mendapat kemenangan. Belum lagi hakiki. Itu hanyalah kemenangan sementara. Kata Nabi SAW, lis-shaimin, bagi orang yang berpuasa farhatan. Ada dua kejayaan, ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, inda fitrihi, ketika mana mereka menyambut hari raya Aidil Fitri, satu kemenangan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman, setelah mana masuknya hari raya Aidil Fitri, anda fitri, ketika mana masuknya hari Aidil Fitri, semua apa? Walitukabbirullah, semua banyakkan bertakbir. Kenapa kita kena bertakbir? Menunjukkan kemenangan. Kemenangan setelah mana kita berhadapan dengan satu medan perjuangan, iaitu puasa. Tetapi adakah itu kejayaan yang orang kata apa? Yang akan menyelamatkan kita di akhirat, yang akan membebaskan kita di akhirat? Belum lagi. Kemenangan itu, kejayaan itu baru berada di pertengahan batasan. Kejayaan yang kedua, farahah yang kedua, kegembiraan yang kedua, inda liqa'i rabbi, ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru kemenangan. Pertama tadi menang tak? Menang. Alhamdulillah, syukur. Tanda kita syukur, kita sambut hari raya, makan rendang, makan ketupat, apa semua. Kan, sampai kebun, sampai tidur, tiarap, tak solat zuhur. Menang syukur. Kan? Bulan Ramadan kita dah sungguh-sungguh kan. Maka kita nak sungguh-sungguh bulan Syawal 30 hari. Tambah pula tahun ni boleh merentas, boleh pergi ziarah, boleh makan kuih semau mungkin. Maka dah tak ada lagi nak orang kata stop raya kan. Nak geram, nak lepas geram ni, tengok ada Elmer London, ada Ementino, macam-macam semua ada. Semua dia nak makan semua. Sampai duk macam tu, letih. Sampai dah separuh sini dah, tak boleh nak bernafas dah. Ibadat macam mana? Kalau gangan, habis. Okey lah. Maka kita nak pastikan kemenangan itu bukan hanya sekadar kemenangan setelah mana selesainya kita daripada bulan Ramadan. Kita nak kemenangan yang kedua. Kemenangan yang kedua adalah apabila kita berjaya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan radiyatan maradiyah. Farji'i ibadi wadkhuli jannati. Kembali sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan biqalbin salim. Kita kena ingat, pada hari akhirat kelak, pada hari kiamat kelak, tidak ada lagi manfaat. Tak ada lagi manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Itu
pada hari tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari tersebut tidak ada lagi manfaat harta kita. Kita nak gendong harta kita banyak-banyak, nak bawa pergi akhirat, tak ada manfaat tak? Kita tinggalkan harta kita kat dunia. Segala apa yang kita miliki kat dunia, kita tinggal semua. Tak ada apa, tak ada manfaat. Wala banun, anak kita pun waktu berada di padang mahsyar, anak-anak waktu tu tidak ada lagi manfaat untuk kita. Ni anak yang nak jadi manfaat untuk kita ni masa dia hidup kat dunia. Anak yang boleh bagi manfaat kepada kita masa di dunia. Maka train anak tu, didik anak tu supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh adalah aset kita. Tapi hari ni berapa ramai anak-anak yang tak pandai baca Quran. Hari ni berapa ramai anak-anak yang tak solat. Ada mak bapak risau. Ada ibu dan ayah risau anak tak solat. Ada ibu dan ayah risau anak tak puasa. Ada ibu dan ayah risau anak-anak 24 jam dengan gadget. Tak ada. Ada ibu dan ayah risau kalau anak tak pandai baca Quran. Yang dia risau kalau anak dia tak lulus muzik, tak lulus matematik. Hantar kelas muzik 1 jam 100. Nak hantar kelas Quran sebulan RM30. Dia kata apa? Ustazah tu jual agama. RM30 dia pun sehari RM1. Bil api bil air. Penat ustazah, penat ustaz mengajar. RM30 pun tak bayar. Tapi bila kelas muzik sanggup bayar 100. Kalau kelas tuition sanggup bayar satu subjek 100. Adakah anak ini yang akan memberi manfaat kepada kita nanti? Sebab itu disebut yauma la yanfa'u malun wala banun. Anak ni tak memberi manfaat ketika mana di akhirat. Bahkan apabila kita berada di sana, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari kiamat kelak, semua akan jauhkan diri, semua akan lari, tidak mau mendekati. Waktu itu kita tak nak tengok anak kita. Pada hari akhirat kelak, di yaumul mahsyar, kita tak nak jumpa anak-anak kita. Begitu juga anak-anak tak nak jumpa kita. Kalau nak jumpa apa sebab nak ambil pahala. Ayah ni bimbang tengok anak perempuan, tengok anak lelaki ke akhirat. Kalau boleh minta jangan nampak terlibat anak-anak. Isteri, suami pun tak nak jumpa isteri dia ke akhirat. Walaupun dulu bercinta-cintun, I love you, you love me, kan? Oh sayang sungguh, forever till jannah. Tak sampai til jannah lagi tuan-tuan, baru til mahsyar, baru dekat mahsyar tuan-tuan. Suami tak nak jumpa isteri dia. Wa sahibatihi, kekasihnya, isterinya, temannya tidak mahu lagi bertemu. Wa banih, dan juga anak-anak, semua tak nak jumpa. Adik-beradik tak nak jumpa, bimbang. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Waktu tu semua tak sibuk urusan masing-masing. Duk fikir aku ni macam mana, nak dapat kejayaan ke tak dapat kegagalan dengan amalan yang kita lakukan. Maka pada hari ini mari kita lihat kemenangan yang kita nak dapat, kemenangan yang benar-benar kita nak perolehi. Kita kena pastikan kita kena menang dulu semasa hidup kita. Maka kata Nabi SAW, innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya nak tengok amalan tadi, tengok khawatim, tengok waktu apa dia, penutup dia, penghujung dia, bukan sekarang. Sebab tu kita jangan rasa puas dengan ibadat yang kita buat. Habis Ramadan tu sembang kat kedai mamak, puas puas sungguh ibadat tu ni, puas.
dapat puasa, dapat qiyam mulia, rasa macam dah confident, over confident sangat-sangat. Jangan kita puas dengan ibadat yang kita buat. Jangan kita rasa ibadat yang kita buat ni dah jamin kita dapat kejayaan. Sebab itulah dalam bulan Ramadan ini mendidik kita, mengajar kita banyak bermuhasabah. Sepanjang bulan Ramadan ni kita kena banyak bermuhasabah. Kita kena banyak refleksi diri kita. Kita kena banyak cek balik, tengok balik apa yang kita buat ini, nak tahu diterima ataupun tidak. Maka kita lihat setelah Ramadan mampu ataupun tidak kita solat 5 waktu berjamaah. Yang tu dulu. Kalaulah masuknya Syawal, solat berjamaah pun kita kantoi, kita tak dapat solat berjamaah, apa guna solat berjamaah tarawih kita setiap malam? Ada yang solat 8 rakaat, ada yang solat 20 rakaat, tetapi bila habis saja Ramadan, dia tak mampu nak hadirkan diri dia solat berjamaah. Kalau bulan Ramadan kita boleh berqiyamul lail, kita boleh bangun, tiba-tiba bila di luar bulan Ramadan kita tak boleh bangun walaupun sekejap, sekurang-kurang bangun untuk ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bulan Ramadan kita boleh berpuasa sebulan, habis Ramadan tak mampu untuk berpuasa sunat walaupun 6 hari daripada Syawal, lemah, gagal. Kata Nabi SAW, man sama ar-Ramadhan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia sambung diiringi pula puasa 6 hari dalam bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, seperti dia, pahala dia seumpama dia berpuasa setahun. Ini satu ganjaran yang Allah nak bagi. Kalau lepas bulan Ramadan dah rasa puas, lepas tu tak puasa, tak beramal dengan apa yang kita dapat sepanjang bulan Ramadan, adakah kita nak mengatakan kita ni berjaya, kita dah menang? Belum. Maka mari kita refleksi pagi ini, mari kita muhasabah pagi ini, kita lihat berjaya ataupun tidak, kita ni dah menang ataupun tidak. Kita lihat daripada luahan hati Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah merasa meluahkan rasa kebimbangan. Sayyidina Umar pernah meluahkan rasa kebimbangan. Bimbang apa? Bimbang kita ni belum lagi menjadi insan yang terpilih, yang benar-benar bertakwa, insan yang benar-benar taat setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat kepada 3 perkara ini. Kita lihat salah satu daripada 3 perkara ni masih lagi ada kat kita ataupun tidak. Kalau masih lagi ada, tuan-tuan, belum lagi mendapat kemenangan yang sebenarnya. Tadi sebenarnya memang kemenangan sebenarnya pada kemenangan, kejayaan yang sebenarnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kejayaan yang sebenarnya apabila seseorang itu dibebaskan daripada api neraka, itu kejayaan yang sebenarnya. Barang sesiapa yang dibebaskan daripada siksaan api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, itulah orang yang menang. Itulah orang yang mendapat kejayaan yang sebenar-benarnya. Maka sebelum kita nak dapat kejayaan yang sebenarnya, kita kena pastikan kejayaan di dunia ni kita dapat. Maka kejayaan yang kita nak perolehi di dunia ini untuk menjadikan kita insan yang berjaya di akhirat, menang di akhirat, lihat pada 3 benda ni. Banyak lagi tuan-tuan, kalau kita nak uraikan yang lain banyak. Kita ambil yang 3 ni dulu. Ramadan ke depan kita tambah lagi. Kalau sempat jumpa lah.
Ya. 3 perkara yang Sayyidina Umar bimbang. Kata Sayyidina Umar, akhwafu ma akhafu alaikum an tuhliku. Perkara yang sangat aku membimbangkan berlaku ke atas kamu, yang menyebabkan kamu celaka, kamu binasa, rosak segala amalan kamu. Salah soal, ada 3. Ada 3 perkara. Yang pertama, kita lihat, ada tak kat kita? Yang pertama, syuhun muta'. Ada tak kat kita? Apa dia syuhun muta'? Kedekut nak mampu. Orang tahu kalau dia mampu itu maknanya teruk sangat tu. Kedekut nak mampu, mengantuk nak mampu, apa lagi? Lapar nak mampu, letih nak mampu. Nak mampu itu bukan mati dah. Dia punya tasydid. Dia punya nak kata sungguh-sungguh. Kalau sekadar kedekut hati bakhil, dia hanya kedekut itu biasa. Sebab apa? Sekurang-kurangnya walaupun dia buat demam, demam kan, orang datang kan, siapa yang datang tu, orang minta sumbangan untuk anak yatim tu, terus ambil selimut, gigil kan. Tapi dia bagi tak? Dia bagi RM1. Anak-anak yatim dia kata budak-budak kecil tak boleh bekal besar, kan. Tapi bila Cikgu Murni datang, habis semua budak gulung-gulung kan, semua dia bagi. Dia Rabbi dah ajar kita, bersedekah tu biarlah ikhlas, jangan pandang siapa yang minta. Ini yang tak kena dengan cita rasa dia, dihina, dia kutu. Kena dengan cita rasa dia, bagi. Jangan, bersedekahlah, infaklah dengan hati kita yang rela, ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan kita pandang siapa yang minta. Tak kira siapa, tak kira siapa yang minta, yang bodoh ke, yang tak ada upah ke, yang kacak ke, yang handsome ke, yang cantik ke, kita bagi semua. Kalau dia dah cukup kriteria yang layak untuk terima, sedekah bagi ya. Yang ni lebih dahsyat daripada haji bagi haji kedekut. Ramadan mengajar kita erti apa? Belas kasihan. Ramadan mengajar kita, mendidik kita menjadi pemurah. Sepanjang dalam bulan Ramadan tak pernah bersedekah. Nampak tak? Orang yang macam ni bayar ke tidak? Menang ke tidak orang yang macam ni? Nak bersedekah pun takut papa, takut miskin, takut kekurangan harta. Jangan kita bimbang. Kita orang Islam, kita kena yakin sungguh-sungguh sedekah tidak akan mengurangkan harta kita. Tak kurang macam mana? Aku dapat 1,000 bagi 100, tinggal 900. Itu matematik kat dunia. Kalau kita hisap balik, ilmu hisap, kita hisap balik, 100 yang kita bagi itu digandakan berapa? 10. 100 yang kita bagi itu digandakan berapa? 100. 100 yang kita bagi itu diganda berapa? 700. Banyak ke tidak? Banyak. Bila kita nak nampak ni? Bila kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila dalam bulan Ramadan ini kita rajin bersedekah, di luar daripada Ramadan, teruskan momentum, teruskan bersedekah. Teruskan bersedekah. Yang pertama, baru nampak ada kejayaan. Kalau kita dapat bersedekah setelah mana Ramadan, semangat untuk bersedekah, merangsang kita untuk bersedekah, maka menunjukkan kejayaan kita. Kejayaan yang pertama kita. Kita dah buang dah rasa cinta dengan dunia. Sepanjang Ramadan duk minta doa, tu imam duk baca, kita duk tidur kami. Imam baca doa sedar ke tak? Tak sedar ni. Imam duk baca doa kan, ya Allah, kau jadikanlah iman kami iman yang sempurna. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li fara'idika muhaddin. Jangan doa dia. Dan kita minta apa? Wa fid dunya zahidin. Ya Allah, kau jadikan
Kami ni orang yang zuhud terhadap dunia. Wa fil akhirati raghibin. Kau jadikan kami orang yang cinta ke akhirat, nak akhirat. Tiba-tiba habis Ramadan dia cari dunia lagi. Tu gila kat dunia lagi. Tak tercapai matlamat. Untuk menjadi orang yang zuhud terhadap dunia, orang yang tidak terlalu cinta kepada dunia sehingga lupa kepada akhirat. Orang yang dia tidak mengejar dunia adalah orang yang Allah Ta'ala kurniakan dia rezeki, dia infak. Wa mimma razaqnahu yunfiqun. Apa yang Allah Ta'ala kurniakan rezeki, dia tak loket, dia tak kikir, dia tak kedekut, dia infak. Itu kejayaan yang pertama. Kalau kita berjaya, buang. Sifat apa? Sifat bakhil. Untuk orang kata apa? Kedekut dengan kuih. Buang yang tu. Yang kedua, wahawa muttabi'. Hawa nafsu. Menjadi pengikut hawa nafsu, mengikut hawa nafsu. Ramadan mengajar kita apa? Mendidik kita apa? Menundukkan hawa nafsu. Antara cara menundukkan hawa nafsu dengan berpuasa. Dengan cara berpuasa. Nafsu ni dia tak tahan dengan puasa. Sebab tu kita duduk 30 hari dalam bulan Ramadan ini adalah untuk mendidik supaya kita mengamalkan apa yang kita dapat dalam bulan Ramadan, itu berpuasa. Di luar daripada bulan Ramadan kita kena berpuasa juga. Maka nak lihat kejayaan, maka kita tengok berjaya ataupun tidak kita berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal. Berjaya ataupun tidak kita berpuasa setiap hari Isnin dan hari Khamis. Berjaya ataupun tidak kita berpuasa pada 3 hari setiap bulan yang disebut Ayyamul Bid, 13, 14 dan 15. Berjaya ataupun tidak kita berpuasa pada hari Tasu'a, hari Ashura, dalam bulan Zulhijjah, dalam bulan Muharram. Berjaya ataupun tidak kita berpuasa. Berjaya ataupun tidak berpuasa dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban. Berjaya ataupun tidak. Kalaulah hanya puasa dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tak berjaya nak berpuasa, jangan kita sebut kita dah menang. Tak menang. Apatah lagi bukan dalam di luar Ramadan, dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Nak tengok kita menang ke tidak, tuan-tuan, kita tengok habis saja waktu maghrib, Yahoo. Apa dia? Yahoo. Pergi bazar Ramadan. Habis kendong sana sini penuh. Lepas tu layan nafsu dia makan sampai tak bernafas, sampai tak solat. Berjaya kan namanya. Mana kita belum lagi berjaya, belum lagi menawan nafsu kita, sehingga nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah. Masih lagi nafsu mulhamah, nafsu yang bergelora, melonjak-lonjak. Tujuan kita berpuasa di antara lainnya adalah untuk menundukkan nafsu kita. Tiba-tiba hawa muttabi', kita mengikut hawa nafsu. Rugilah. Ini perkara yang dibimbangi. Nak sebut menang macam mana kalau nafsu diikut lagi? Duk marah, duk bergaduh, duk hasad dengki, duk berdendam lagi. Sedangkan hari raya Aidilfitri, apa makna fitrah? Apa makna fitrah? Suci, bersih. Seperti mana kita dilahirkan semula. Kain putih. Ini dah hari Aidilfitri penuh dengan tai di dalam, penuh dengan kotoran. Belum lagi namanya fitrah. Kita nak apabila masuknya Aidilfitri, perkara yang perlu kita utamakan adalah pembersihan rohani, pembersihan jiwa daripada sifat-sifat yang keji. Buang. Jangan ada rasa sombong, jangan ada rasa takabur, jangan ada rasa riak, jangan menghina orang lain.
Jangan menguji orang lain, jangan mengaibkan orang lain, bahkan tutuplah aib saudara-saudara kita. Tapi kalau masih lagi tidak menutup aib, untuk menceritakan keaiban orang, adakah kita sudah berjaya sepanjang Ramadan? Adakah kita telah menang sepanjang Ramadan? Tak menang, sebab kita duk ikut lagi hawa nafsu kita. Dan yang ketiga, apa dia yang ketiga? Wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Ini bahaya juga, ini paling bahaya sekali. Iaitu SS. SS Sport Yamaha. Bukan SS tu, motor tu mahal tu sekarang yang memang. SS Sport tu yang ada dua kelas kan. Cerita SS tu. Motor tu dulu buku hantu saja, sekarang ribu. Dia nak dia macam RZ. Tak ada mampu hantar ni kuat. Sekarang ni orang pakai ada kumpul motor tu SS. Tak apalah nak motor SS, tak ada masalah. Tapi jangan ada SS dalam diri kita. Apa dia? Syok sendiri. Jangan duk syok sendiri dengan apa yang kita buat. Ni datang mulai sambil duduk sujud tu duduk bayang aku lah, orang yang 10 malam terakhir sentiasa bersujud, sentiasa beribadah. Yang orang lain tak bangun beribadah, aku bangun. Apa dia rosak? Imam Syarazi pernah cerita. Dia kata, satu malam saya bangun nak qiyamul dengan ayah. Dia nak qiyamul dengan ayah dia. Lalu sementara nak tunggu tu, dia kata kat ayah dia, ayah, susah sangat kau nak bangun qiyamul. Susah sangat. Kita boleh bangun, boleh tak boleh bangun, kenapa? Ayah dia kata apa? Pergi tidur. Ayah dia kata pergi tidur. Kalau sekat kamu nak bangun qiyamul ni, nak pandang orang lain, nak merendah-rendahkan orang lain, duk kata dekat orang tak boleh bangun, lebih baik tak payah bangun. Kita anjur program qiyamul. Memang harapan kita ramai orang yang hadir, betul. Tetapi andai tidak ada orang yang hadir, bersihkan hati kita. Jangan kita duk kata nak buat program qiyamul, orang tak datang. Susah sangat tak? Nampak tak? Hampir rugi kita. Dalam bulan Ramadan ni, satu tempat saya pergi, pergi sunyi sepi, tak ada orang. Pukul 4 dah ni, pukul 4 dah. Tak apalah, mungkin orang tak tahan, orang tak turun lagi kan. Tak apalah, tunggunya sambil duduk fikir, pukul 4 subuh, tak ada orang lagi. Hantar WhatsApp dekat pengurusi, Assalamualaikum, saya dah sampai dah dekat surau ni, tak ada jemaah. Pengurusi tak balas. Sampailah 5 subuh kan, dia tunggu sahur, tak ada sahur lah. Alamak, kena cari sahur lah. 5 subuh, Assalamualaikum Tuan Pengurusi, Pak Haji, saya nak balik dah. Dah habis qiyamul dah. Qiyamul seorang-seorang kan? Pukul 9 pagi besok boleh balas. Masya Allah Ustaz, tersilap tengok tarikh. Dia beritahu dekat jemaah, silap 27 hari bulan 4 dia jemput. Dia beritahu dekat jemaah 27 Ramadan. Dia jemput kita isi program qiyamul 27 April 27-24. Dia beritahu dekat jemaah, dia kata program yang terakhir kita, qiyamul kita, pada 27 Ramadan, harap semua dapat hadir. Dia tersilap tarikh. Sebenarnya Allah nak uji orang yang datang seorang-seorang tu. Allah nak uji, bukan jemaah, nak uji orang yang datang seorang. Kau niat kau? Kau niat apa sekarang? Waktu tu kalau lah dia kata, orang tu lah, kalau betul tu dia kata, oh dia jemput orang tak main, dan kali tak payah buat problem, lingkup rosak terus, tak ada apa-apa. Nampak tak? Allah nak uji, Allah nak tengok hati, tengok. Bukan senang tuan-tuan. Kita ni Allah Ta'ala uji.
Kalau jadi pengurusi surau, Allah uji dengan pengurusi surau. Bilal, Allah uji dengan Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku dah azabnya sedap kali. Tak ada orang turun lagi. Saya takut nanti kita. Aku dah azab lama dah kat surau ni. Mana jemaah nak turun? Susah sangat nak turun. Kita bimbang ni, kita bimbang. Dalam keadaan kita dah beribadah, rupa-rupanya habitat a'maluhum. Kita bimbang, amalan kita tak ada apa-apa. Dengan sebab kita duk menghina, merendahkan orang lain. Sebab tu dalam keadaan kita beribadat ni tuan-tuan, kita kena banyak istighfar. Lagi rajin kita beribadat, lagi banyak kita kena istighfar. Sebab kita bimbang i'jabu mar'i binafsi. Kita bimbang, kita duk ujub. Kita rasa kita dah bagus dah, kita buat macam-macam. Bimbang. Jadi dia pusing lagi bimbang. Aku buat macam-macam program dah, orang tak hargai pun. Nanya. Dia rasa macam banyak lah kat akhirat, orang borong kan. Dia tengok bocor. Tak bocor macam mana? Kita nak rasa kita bagus. Ini perkara yang cukup membimbangkan. Tambah yang duk cakap ni lagi risau. Rasanya bagus sangat duk cakap. Lagi lah. Allah nak uji kita. Allah nak uji. Allah Ta'ala nak tengok siapa di antara kita yang benar-benar mencapai kecemerlangan, kemenangan. Ingat, kemenangan yang sebenarnya apabila kita memperoleh rahmat Allah, kasih sayang Allah, itulah kejayaan. Bila Allah Ta'ala sayang kita, mana Allah nak bagi? Mana Allah nak letak? Syurga. Kita di dalam solat minta syurga saja ke? Minta dihindarkan daripada neraka. Yang paling banyak kita kena minta adalah apa dia? Jauh daripada api neraka. Sebab umat Nabi SAW yang ada kalimah La ilaha illallah memang masuk syurga. Semua masuk syurga. No? Semua masuk syurga. Tapi masalahnya sebelum ke syurga tu, kena cuci dulu dengan keluar. Kena cuci dalam neraka dulu. 70,000 tahun. Yang tu yang kita tak nak. Kalau boleh asap api neraka pun kita tak nak kena. Bau busuk api neraka pun kita tak nak. Sebab tu Nabi pesan ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Cubalah infak, bersedekah walaupun dengan sebiji kurma yang kita mampu. Sikit yang kita mampu. Tapi kenapa kita bersedekah? Kenapa kita bersedekah? Kerana kita sangat-sangat takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebabkan kecil sedekah kita, tetapi besar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Erti keikhlasan seorang hamba yang menginfakkan hartanya yang tak banyak, tapi ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini mendidik kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini melahirkan kita insan yang bertakwa, mencapai matlamat, menjadi insan yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nak erti ketakwaan yang sebenarnya. Apa dia? Al-khauf. Kita rasa bimbang, jangan rasa puas. Tak puas. Sebab itu kata Nabi SAW, lau ya'lamun nas, kalaulah orang ramai tahu, kalaulah manusia ni tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan ini. Ni apa yang ada dalam bulan Ramadan ini. No? Walau ya'lamul ibad ma fi syahr Ramadan la tamanna al-ibad, kalaulah manusia ni, hamba Allah ni tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, kemuliaan, kelebihan, maka mereka akan berimpian, bercita-cita ayyakuna syahr Ramadan sana. Nak sepanjang bulan tu nak Ramadan. Bulan 1 Ramadan, bulan 2 Ramadan, bulan 3 Ramadan, bulan 4 Ramadan, bulan 5 bulan Ramadan, nak macam tu. Kalau betul-betul tahu, kita
Bila nak habis Ramadan, bila nak habis Ramadan, bila nak habis Ramadan, duk kira hari bila nak habis. Tak sempat nak habis lagi, kita dah halau dah Ramadan putih. Kita halau Ramadan dengan dendangan lagu Aidilfitri. Kita halau Ramadan dengan muncul tembak ke sana ke sini. Sampai imam baca pun melatah. Ada tengah-tengah kejut imam, Allah. Imam duduk ni tembak halau betul-betul kat surah. Ya. Kita bagi tazkirah, dia orang pun hentak pun muncul. Tak dengar apa tazkirah. Betul lah, kipas bunyi kuat. Dah ada bukan kat sini dah. Ya. Pukul ni bagi tazkirah satu tempat. Umar pasal budi menjadi mana? Kita pun nak bagi tazkirah tu pasal kuat dah semua kita. Kuat lagi muncul. Dia tembak blok sana, tembak blok sini. Jatuh kat surah. Dia jadi masalah tengah-tengah. Jadi Allah, marilah sama-sama kita muhasabah, mari sama-sama kita refleksi. Adakah Ramadan kali ini menjadikan kita insan yang benar-benar berhati bersih, penyucian? Jika hati kita dah bersih, maka layaklah disebut Aidilfitri. Kalau hati kita benar-benar bersih, tidak ada lagi prasangka, buruk sangka, aibkan orang, menghina orang, mengumpat, memfitnah, dan tak ada arah, tak ada. Bersih. Kita memaafkan orang, kita pun sama-sama saling memaafkan. Itu yang kita sebut maaf zahir dan batin, kan? Maaf ni bukan hanya luaran, bahkan yang dalaman-dalaman, yang kecil-kecil, yang tersembunyi, yang tersirat pun kita nak mohon kemaafan. Mudah-mudahan kita saling bermaafan antara satu sama lain. Kita sebut kosong-kosong, tak kira lah apa istilah kita guna. Maknanya dah tak ada lagi dah. Kau dengan aku ni memang tak ada rasa lagi dah. Cukup lah, cukup. Sayang sangat dah. Maka itu dah yang kita impikan. Terutamanya dalam family kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, kakak abang kita, mak saudara. Ini yang perlu kita perhatikan hubungan sesama keluarga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, bersalah kata. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang terkasar, yang kurang pun daripada saya mohon maaf. Kalau ada yang kesilapan, kurangan, saya mohon maaf. Terima kasihlah kepada Tuan Musi, kepada semua yang sudi menjemput saya untuk mengisi ruangan. Banyak kekurangan ni, kan, daripada bermula kemuliaan tadi sampai lagu dia. Semua lah orang kita pakej, semua lengkap. Kan? Termasuk semua sekali. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan hati ni tidaklah cenderung kepada dunia, tapi cenderung kepada akhirat, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu